بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي. الحمد لله. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, walau di mana sahaja kita berada, mudah-mudahan moga-moga kita serta ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, masyarakat setaman kita atau sepahaman kita ini senantiasa dan sentiasa di dalam rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bin ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada fasal yang keempat pada menyatakan perut. Kita sampai pada fasal yang keempat pada menyatakan perut. Seperti mana anggota-anggota yang telah kita bicara sebelum ini, iaitu kedua mata, dua lidah dan lain-lain itu, semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perut. Dan juga tujuh anggota ini, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, dua kaki, dua tangan ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sebut nikmat, pasti Allah akan tanya di akhirat ke mana kita gunakan dan apa juga, sama ada kita gunakan anggota ini ke arah mentaati Allah ataupun kita gunakan anggota-anggota yang Allah bagi ini ke arah terhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuh anggota ini juga menjadi saksi di akhirat apa juga perbuatan kita, percakapan kita selain daripada dicatat oleh malaikat kiraman katibin, dan segala anggota juga menjadi saksi di akhirat. Seperti mana Allah sebut di dalam surah Yasin, kita baca selalu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini dikunci akan lidah mereka, tak boleh bercakap lagi. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakap kedua tangan mereka menjadi saksi apa yang telah kita buat. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi juga akan kedua kaki kita, bima kanu yaksibun, akan apa yang telah kita kerjakan. Bukan sekadar dua tangan, dua kaki, bahkan seluruh anggota. Disebut di sini dua tangan, dua kaki sebab dua tangan, dua kaki ini anggota yang besar. Dan kebanyakan perbuatan kita, sama ada baik ataupun buruk, banyak dilakukan ataupun yang menjadi perbuatan yang utamanya ialah kedua tangan dan kedua kaki.
Lain-lain anggota adalah mengikut kepada kedua-dua tangan dan kedua-dua kaki. Jadi semua anggota yang Allah jadikan daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua menjadi saksi di akhirat dan menjadi pendakwah raya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita buat baik, buat amal soleh, maka dia akan menjadi saksi mengatakan kita buat amal soleh sekian. Dan jika kita buat derhaka kepada Allah, buat maksiat kepada Allah, buat dosa, dia akan menjadi pendakwah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita sampai pada yang keempat daripada 7 anggota, iaitu perut. Pasal pada menyatakan perut. Jadi perut ni Allah jadikan Allah jadikan perut ni fungsi dia untuk proses makanan yang kita makan. Sama ada kita makan apa pun juga jenis makanan yang keras, yang lembut, yang cair, dan juga apa juga minuman yang kita minum masuk ke dalam perut ni akan proses. Dia akan keluarkan satu, dalam sains disebut enzim, untuk mencernakan, untuk menghancurkan makanan tu. Daripada proses penghancuran tu, pencernaan makanan tu, yang hampas ataupun yang lebih-lebih daripada makanan tu akan keluar sebagai najis. Dan daripada makanan tu juga Allah jadikan darah. Dan daripada makanan tu juga akan jadi segala yang lain dalam badan kita, tumbuh daging, air mani dan sebagainya. Jadi proses merupakan tempat memproses makanan yang masuk ke dalam badan kita. Jadi letak perut ni di bahagian atas sekali, dan di sebelah kiri, dekat dengan hati kita, dekat dengan jantung. Jadi perut juga selain daripada sebelum diproses, dia akan proses mengambil masa dalam tempoh 3 jam. Daripada lepas kita makan, kita minum, 3 jam dia akan proses. Maka sebab tu kata pakar-pakar perubatan kata, kalau malam ataupun siang tu, terutama waktu malam, kalau kita dah makan, kita kena tunggu 3 jam sebelum kita tidur. Andai kata kita tidur dalam keadaan perut kita masih, makanan masih berada dalam perut kita, dia akan duduk dalam perut kita dan dia akan jadi toksik, sebab dia duduk dalam perut, tak diproses. Jadi proses tu tergendala. Sepatutnya dalam tempoh 3 jam tu kita tunggu selepas kita makan, lepas 3 jam baru kita boleh tidur, sebab makanan tu dah habis proses. Jadi seandainya kita tidur dalam keadaan makanan belum selesai diproses, kemungkinan akan timbul macam-macam penyakit daripada makanan kita, daripada perut. Baik, ketahui olehmu bahawa yang kita yang belajar, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Allah menjadikan baginya engkau akan perut. Allah jadikan. Tak ada satu makhluk pun dalam dunia ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh jadikan perut. Tak ada satu makhluk. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu menjadikan perut. Kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Jadi selain daripada anggota lain, mata, telinga, lidah, kaki, tangan, kemaluan kita yang Allah jadikan pada kita ni, semuanya ada faedah lah. Sama ada faedah tu faedah dunia, dan lebih-lebih lagi untuk faedah akhirat. Sebab tak ada satu pun benda, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Tuhan Allah, maha suci Allah dari sifat kekurangan. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah. Mustahil Allah jadikan satu benda tu dengan sia-sia, tak ada faedah. Semua yang ada faedah lah. Setiap selain daripada Allah, masih Allah, selain daripada Allah tu semua yang Allah jadikan, daripada sebesar-besar makhluk sampai sekecil-kecil makhluk yang kita tak nampak sekalipun, kuman tu semua ada faedah. Sama ada faedah dunia ataupun faedah akhirat. Adapun faedahnya yang bangsa agama, jadi tujuan ataupun faedah ataupun kelebihan yang Allah jadikan perut ni untuk kegunaan agama, untuk gunaan agama kita ni, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani. Antara faedah agama yang Allah jadikan perut ni, Allah jadikan perut ni sebagai bantuan yang membantu kepada anggota-anggota lain yang di dalam badan kita, diproses makanan tu. Daripada makanan tu ada yang lebih-lebih dikeluarkan sebagai hampas ataupun sebagai najis.
dan juga daripada makanan dan minuman yang kita makan tu, perut akan proses menjadi darah, berdarah daging dan juga air mani. Dan dengan air mani Allah jadikan tu mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Dan faedah daripada perut proses selain daripada jadi darah daging dan juga jadi air mani fungsi dia untuk menambah biak akan manusia di atas muka bumi. Ya kharuju dalam surah At-Tariq, Allah sebut yakhraju min baini sulbi wat tara'i. Keluar air mani itu yakhraju min baini sulbi, keluar air mani itu daripada lelaki, daripada sulbi, tulang sulbi belakang lelaki, tulang belakang lelaki itu, wat tara'i, dan juga daripada air mani perempuan yang letak di antara dua buah dada. Jadi percampuran antara air mani lelaki dan air mani perempuan ni, dengan takdir Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah anak ataupun zuriat. Maka dengan sejahtera segala anggota perut, jika elok semua anggota yang ada di dalam perut ni, perkakas-perkakas yang ada dalam perut kita seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Perut besar ni usus besar, tempat keluar najis. Kalau usus kecil, tempat keluar air kecing. Di sini disebut jantung sebab dalam masalah hati ni, kalau dia sebut hati, bukan hati seperti mana hati yang ada di dalam badan kita ni, bukan hati tu. Hati di sini jantung. Cumanya jantung ni ada dua, jantung yang zahir ataupun jantung yang batin ataupun rohani, yang luar tu jasmani. Jadi bila disebut jantung di sini, hati di sini maksudnya merujuk kepada yang di dalam jantung, hati yang di dalam jantung, bukan hati yang melekat pada dalam anggota kita tu. Jika sejahtera segala anggota perut yang ada dalam perut, segala perkakas-perkakas yang ada dalam perut tu, jantung, limpa, paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah. Kalau elok segala perkakas yang ada dalam perut tu sihat, maka akan eloklah segala tubuh badan kita akan sihat. Kalau anggota-anggota dalam badan kita, terutama jantung, seperti mana Nabi sebut, fil jasadi mudghatun, pada jasad kita ni ada satu ketul daging. Fa iza salahat kulluhu, dan jika elok daging itu, maka eloklah keseluruhan. Fa iza fasadat kulluhu, dan jika rosak ketul daging ni, maka rosak sekalian anggota badan. Wa hiya qalbu, Nabi kata, ketahuilah bahawa dia qalbu. Qalbu di sini jantung. Kalau dalam bahasa Inggeris pun hati disebut liver, betul? Kalau jantung bahasa Inggeris heart. Heart kita sebut, biasanya kita sebut heart tu hati kan, tapi heart tu sebenarnya jantung, bentuk love tu kan. Kalau hati liver. Kalau dalam bahasa Arab pun jantung tu kalbu. Kita sebut kalbu ni bukan hati. Kalbu, jantung. Kalau hati itu, hati ada badan kita disebut kibdun. Jadi jantung ni dari segi ada dua, jantung luaran dan jantung rahsia ataupun jantung rohani. Kalau jantung yang berdegup ni, sejak daripada Allah tiupkan roh dalam badan, tiupkan roh di dalam kita berada dalam perut ibu kita tu, ketika Allah tiupkan roh, maka jantung tu mula berdegup. Sehinggalah sekarang, selagi mana Allah tak tarik nyawa kita, tak tarik roh kita, selagi itulah jantung tu berdegup. Jadi anggota-anggota lain tak berdegup, tak berdenyut, melainkan jantung saja. Maka sebab tu Nabi kata anggota ni sama ada zahir sekalipun amat penting, apatah lagi yang batin yang perlu kita jaga. Yang zahir pun boleh datang macam-macam penyakit. Seandainya jantung kita ni berlubang ke, ataupun ada
masalah pada jantung kita, dia akan efek ataupun menyebabkan anggota lain pun jadi mudarat juga, jadi macam-macam penyakit. Jika sejahtera yang tinggal dalam segala badan daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Kalau anggota-anggota perkakas-perkakas yang ada dalam perut tu kurang sempurna, ada masalah, dia akan menyebabkan ibadat kita terganggu, sebab kita sakit. Seandainya sempurna, maka dia akan melancarkan ibadat kita, badan kita jadi sihat, jadi kita boleh buat ibadat. Dan ada pun faedahnya yang bangsa dunia, faedah ataupun kelebihan dunia yang akan jadikan perut ni, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan. Jadi makanan yang kita makan tu selain daripada lidah yang kecap, yang rasa sedap, yang rasa manis, pahit, masin dan sebagainya, lidah rasa, menambah kelezatan lagi sebenarnya bukan pada lidah. Lidah hanya merasa manis, pahit dan sebagainya, tapi rasa sedap tu sebenarnya dalam perut tu. Bila masuk dalam perut tu baru kita tahu sedap makanan, sedap daging, sedap nasi. Perut tu lah yang menyedapkan, rasa datangkan nikmat makan. Seandainya perut kita ada masalah, ataupun perkakas-perkakas yang ada dalam perut kita tu ada masalah, kita takkan dapat rasa sedap. Nikmat sedap tak akan tarik. Betul, orang sakit, apa yang sedap pun tak sedap lagi, dia rasa sakit sebab nikmat sedap tu tak ada. Jadi seandainya sejahtera ataupun sihat perut kita ni, maka kita akan dapat kelebihan yang akan jadikan pada perut tu, dia boleh mendatangkan lazat, boleh merasakan kita lazat akan makanan dan minuman dan jima. Jadi perut yang sihat tu melancarkan, sama ada rasa sedap pada makanan ataupun ibadat kita pun jadi lancar, jadi sedap. Kita minum pun rasa sedap, lepas tu jima pun rasa sedap. Hasil daripada perut yang sihat. Kalau perut tak sihat, jima pun tak sedap, bahkan tak nak jima sekali, sebab tak sedap. Jadi antara nikmat jima tu hasil puncanya daripada perut yang sihat. Sebab tu Nabi kata, Nabi pernah bagi tahu pada sahabat, Nabi pegang perut, Nabi kata segala punca penyakit datang daripada perut. Maka perut tu perlu kita jaga. Antara caranya, seperti mana sebut dalam hadis, daun sana tu untuk cuci perut, antara tu. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia sedap pada makan, sedap pada makanan dan minuman dan juga jima tu, kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut. Kalau perut kita sihat, barulah kita dapat rasa nikmat makan. Sedap makanan yang kita makan, yang masuk dalam perut kita tu sedap. Minuman yang kita minum tu rasa sedap. Teh tarik ni sedap, kopi O ni sedap, SKPO ni sedap, baru kita rasa sedap, nikmat, sebab perut kita sihat. Begitu juga jima, baru rasa sedap. Kalau sihat tu, maksudnya perut yang sihat tu, baru rasa nikmat pada jima. Dan bermula mensyukuri akan nikmat perut tu. Cara nak syukur, macam mana kita nak syukur, sebab dikatakan perut ni juga salah satu daripada nikmat yang Allah bagi pada kita. Jadi bila sebut nikmat, wajib kita syukur. Kalau siapa tak syukur pada nikmat yang Allah bagi, maka kita dikira kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur pada aku, syukur akan nikmat Allah tu, yang Allah bagi pada kita. Daripada sekecil-kecil yang kita pandang kecil, pada sisi Allah amat besar nikmat. Ada nikmat yang di sisi yang datang daripada Allah yang kecil, semuanya besar. Kita ada yang kita kata kecil, padahal di sisi Allah amat besar. Nikmat pernafasan kita, nikmat sihat, nikmat penangan mata kita, dan macam-macam. Apa yang kita tengok, semuanya nikmat. Bahkan apa yang kita dengar, semuanya nikmat daripada Allah. Apa yang kita hidup, semuanya nikmat daripada Allah. Apa yang kita rasa dengan lidah kita, semua nikmat daripada Allah. Apa yang kita pegang dengan tangan kita, kita rasa dengan tangan kita, semua nikmat daripada Allah. Apa yang kita jejak kaki kita,
Semua nikmat daripada Allah. Yang rasa dengan panca indera kaki itu semua nikmat daripada Allah. Kita dapat berjalan ke sana ke sini, itu semua nikmat daripada Allah. Jadi bila sebut nikmat, la in syakartum, sekiranya kamu syukur pada nikmat yang aku bagi pada kamu, la azidannakum, pasti aku akan tambah keberkatan nikmat yang ada pada kamu. Tambah berkat. Contohnya kesihatan kita. Cara nak syukur dengan nikmat tulang yang Allah bagi pada kita tu, 360 sendi. 360 sendi yang Allah bagi pada kita. Nabi sebut cukup. Sepatutnya kita tiap hari wajib kita sedekah mengikut jumlah 360 sendi itu. Wajib kita sedekah tiap hari. Tetapi Nabi kata cukup sekadar. Cukup sekadar kita sembahyang sunat duha 2 rakaat, maka kita dah dikira mensyukuri akan nikmat 360 sendi. Jadi insya-Allah dengan izin Allah, kira-kira kalau kita jaga betul-betul, kita sembahyang duha tu bukan nak datang rezeki, bukan untuk dapat rezeki sebenarnya. Kita ni semua niat semua dunia, niat dunia tu yang tak ada kesan. Sebenarnya ibadat-ibadat kita kena niat kerana Allah yang paling utama, sebab nak datangkan ikhlas. Niat kerana Allah dan juga niat kerana ibadat, perintah Allah, untuk syukur kepada Allah. Jadi untuk syukur atas nikmat tulang yang Allah bagi pada kita, sendi kita, kita jaga sembahyang sunat 2 rakaat, insya-Allah Allah akan bagi sihat segala sendi-sendi kita, takkan ada penyakit, insya-Allah. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan, yang kita baca dia. Dan bermula mensyukur akan nikmat perut itu. Dan cara untuk bersyukur atas nikmat perut yang Allah bagi ni, seandainya kita syukur kepada Allah, Allah tambah keberkatan. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur nikmat atas nikmat aku, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amat dah pedih. Kufur di sini kufur nikmat. Kufur nikmat pun ada azab di akhirat. Jadi cara untuk bersyukur atas nikmat perut yang Allah bagi itu memeliharanya daripada makanan yang haram dan syubhah. Allah sebut haram tu al-bayyin. Nabi sebut al-haramu bayyin, sesungguhnya haram tu jelas. Al-halal bayyin, dan halal tu jelas. Dan istanibu ma kathirun bainahuma, dan hendaklah kamu jauhi barang di antara keduanya yang syubhah, ataupun benda yang sama-sama, tak tahu halal ke, benda ni halal ke pun tak pasti, benda ni haram pun tak pasti, syubhah. Lebih-lebih lagi haram tu Nabi kata jelas, kita dah tahu benda ni haram, sekian-sekian yang haram. Yang kita tahu benda ni halal dah jelas, tapi yang tak jelas tu syubhah. Syubhah pun kita kena tinggal. Seperti mana Nabi Adam AS pernah bagi tahu pada kita, ketika aku nak makan buah khuldi dulu, hati aku taradud, ataupun betul ke boleh makan. Dan Iblis kata boleh makan, dan sedangkan Allah kata tak boleh makan. Lepas tu Iblis kata pula mustahil buah-buah yang ada dalam syurga tak boleh makan. Semua kita dalam syurga, bukan dalam neraka. Dalam syurga mesti buah boleh makan. Jadi dia taradud, ya tak ya. Ketika aku nak makan buah khuldi tu, aku teragak-agak, hati aku berkata, kata pun hati aku tak tenang nak makan ke tidak, nak makan ke tidak. Dalam keadaan hatiku dalam keadaan taradud macam tu, aku pun makan buah tu. Kemudian aku dibuang daripada syurga, aku dimurkai Allah, dan aku diletakkan di dunia. Jadi dia pesan pada kita, seandainya kita buat sesuatu benda, seandainya teragak-agak hati kita, maka tinggalkan pekerjaan. Maksudnya benda tu tinggalkan, benda tu tak elok. Kalau benda yang baik, pasti lancar hati kita. Sebab dalam Quran pun Allah sebut kan, maka zabafu adu marra'a, hati tidak mendustai apa yang dilihat. Hati tak pernah tipu kita. Antara kelebihan rahsia hati ni, yang hati yang batin ni, antara rahsia dia yang Allah bagikan, Allah pakaikan, Allah letakkan pada kita ni, umat Nabi Muhammad, kelebihan dia boleh bagi tahu kepada kita, ada sensor, macam sensor benda yang buruk. Kalau benda tu tak elok, dia akan bagi tahu kata benda tu tak elok. Caranya kita akan rasa teragak-agak. Bila kita rasa teragak-agak, benda tu tak elok, tinggal, senang.
Kalau benda tu, kalau kita nak buat benda tu baik, hati takkan ada kata apa tak, hati tu takkan halang kita. Lancar, lapang dah hati kita. Baik perkara syubhah patut kita tinggal. Syubhah ni boleh mengotorkan hati yang batin. Artinya nak kita kena jaga perut kita daripada masuk benda-benda yang haram, apatah lagi kan benda yang haram, apatah lagi benda syubhah. Masuk yang halal, yang yakin halal semua. Syubhah ni dia hampir kepada yang haram. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya benda syubhah. Kita tak yakin dia halal ke, dan tiada diyakinkan akan haramnya. Halal pun kita tak yakin, haram pun kita tak yakin haram ke tidak, halal ke tidak. Itu syubhah. Dan memeliharanya, dan pelihara juga perut tu daripada cara nak syukur pada Allah. Yang pertama tadi halang benda-benda yang haram dan benda-benda yang syubhah masuk dalam perut. Itu cara pertama nak syukur atas nikmat perut. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Yang kedua, selain daripada halang ataupun jaga hati-hati daripada masuk benda-benda haram dan syubhah dalam perut, yang kedua, jangan makan terlampau kenyang. Makan terlampau kenyang ni pun jadi penyakit juga. Kalau sentiasa kenyang je, perut badan kita akan jadi penyakit juga. Lebih baik banyak lapar daripada banyak kenyang. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah, dan juga kenyang dari itu. Kerana 3 perkara. Ada 3 perkara yang sebab kenapa kita sungguh-sungguh sangat kita kena jaga perut kita. Yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Yang pertama sekali, kalau masuk benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhah dan terlampau kenyang sangat, bila terlampau kenyang ni, banyak makan ni, ditakuti benda yang kita makan selalu tu banyak benda-benda yang haram pun ada, syubhah pun lagi banyak. Jadi pertama, kita kena takut daripada isi perut kita benda-benda yang haram, benda-benda syubhah ataupun terlampau kenyang sangat ni, disebabkan 3 perkara kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Bila masuk benda yang haram, benda yang syubhah dalam perut, terlampau kenyang sangat, maka api neraka makan. Kerana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kulu, sesungguhnya orang-orang yang makan, yang gunakan yang gunakan, yang makan harta anak-anak yatim. Ada yang yatim, termasuk juga benda-benda lain. Kita makan secara zulman, secara zalim, bukan secara sepatutnya, bukan secara hak. Kita rampas hak orang, bukan sekadar harta anak yatim. Bila mati seorang bapa, disebut istilah anak yatim ni, maksudnya seorang bapa dia meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur. Itu dikira anak yatim. Kalau bapa tu pula mati meninggalkan anak-anak di bawah umur, patut ada harta pula. Jadi harta benda milik bapa dia tu adalah milik anak yatim. Ini nak kena jaga sesungguhnya. Kalau orang buat kenduri, pastikan kita tak makan harta anak yatim. Sebab anak yatim tu kalau kita minta izin sekalipun, contohnya mak dia masih ada lagi, tapi harta tu dah jatuh milik anak yatim yang bawah di bawah umur ni, mak dia minta izin kat mak dia minta izin kepada anak-anak dia nak buat kenduri, contoh ambil duit, nak ambil bapak, ada duit bapak sikit ni, nak buat kenduri, haram. Sebab selagi mana dia duduk di bawah umur, selagi tu dia tidak ada hak harta. Hak harta tu tak ada. Walaupun dia kata ya boleh sekalipun, dia belum berkuasa mutlak. Cuma ibu dia menjadi penjaga ataupun pemegang amanah bagi anak-anak.
Bila anak tu dah akil balik, baru dia boleh ada kuasa penuh ke atas harta. Selagi mana dia duduk dalam bawah umur, selagi itu dia tidak ada hak kuasa penuh harta. Kalau nak buat juga kenduri, pastikan ambil duit lain daripada duit anak yatim. Jadi orang-orang yang makan ataupun ambil harta amwalan yatama akan harta anak yatim zulman secara zalim, secara bukan yang sepatutnya. Zalim ni lawan kepada adil. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempat. Zalim ni lawan daripada adil, meletakkan sesuatu bukan bertempat. Innama ya'kuluna fi butunihim. Sebenarnya mereka mengambil harta anak yatim ataupun dia mengambil apa juga yang bukan hak dia. Sebenarnya dia tu makan ya'kuluna fi butunihim, dia sebenarnya dia masukkan dalam perut dia tu naran, akan api. Wa yaslawna sa'irah, dan pasti dia akan, selagi mana dia tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Dan saya pasti dia akan masuk bila mati dalam keadaan tak bertaubat. Wa yaslawna sa'irah, pasti dia akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, dengan cara bukan hak, hanya sahaja makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Wa yaslawna sa'ira, pasti mereka akan masuk dalam api neraka. Dan sabda Nabi SAW, maka takutlah sebab masukkan, maksudnya pasti kalau kita nak makan, pastikan benda yang kena masuk dalam perut kita, pastikan benda-benda itu pastinya halal, sejelas-jelas halal, bukan syubhah apatah lagi yang haram. Kerana daging yang tumbuh daripada makanan ataupun hasil daripada yang haram, darah yang mengalir hasil daripada benda-benda yang haram kita masuk dalam perut tubuh badan kita, api neraka akan makan. Selagi mana ada benda-benda haram dalam badan kita, selagi itu kita tidak boleh masuk surga. Walaupun kita ada iman sekalipun, banyak mana iman sekalipun ada dalam badan kita, selagi mana daging ataupun benda-benda yang ada dalam badan kita hasil daripada haram, selagi itu kita tertahan masuk surga. Api neraka akan makan. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram, tidak akan masuk surga lahmun nabata min haram, daging yang tumbuh daripada perkara-perkara yang haram. Maksudnya walaupun kita ada iman sekalipun, kita akan ditahan daripada masuk surga selagi mana daging itu tak dimakan oleh api neraka. Apabila api neraka dah makan daging yang ada, yang tumbuh hasil daripada haram ni, barulah dah selesai dimakan, barulah kita akan dimasukkan dalam syurga. Itu kalau kita ada iman, walaupun sebesar zarah. Seandainya kita tidak ada iman, walaupun sebesar zarah, sebesar kuman sekalipun, kita akan kekal dalam neraka. Wallahu. Jadi kalau kita nak masuk syurga ni ada dua jalan. Sama ada kita masuk surga terus, ataupun kita masuk surga melalui jalan api neraka. Gantung pada kita nak tentukan. Kita ada pilih apa, bagi ikhtiar pada kita, usaha dan ikhtiar untuk kita ubah diri kita. Walaupun hakikatnya Allah yang tetapkan kita masuk syurga, masuk neraka. Tapi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Allah letakkan pada kita ikhtiar juga di antara. Sebab tu i'tiqad qadariyah ni diserah kepada kelebihan yang ada pada manusia. Allah dah bagi Quran, Allah dah bagi Nabi, kan? Jadi bergantung pada kita lah nak tentukan kita masuk surga atau neraka. Itu i'tiqad qadariyah. Kalau i'tiqad jabariyah ni, segala sesuatu semuanya makhluk tak ada kuasa, hanya Allah saja ada kuasa. Seperti mana bulu yang berterbangan, angin tiup kiri dia pergi kiri, angin tiup kanan dia pergi kanan, pergi atas bawah. Itu i'tiqad jabariyah. Jadi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni ada dua. Ada qadariyah dalam tu, ada jabariyah dalam tu. Dan ada tambahan lagi di tengah-tengah tu, usaha dan ikhtiar. Walaupun
Walaupun Allah dah bagi kepada kita akal, Allah dah hantar Nabi, Allah dah hantar Quran, kan? Walaupun macam tu sekalipun, walaupun tiap-tiap satu hakikat semuanya daripada Allah berlaku, kan? Tetapi kita masih ada usaha dan ikhtiar. Itu beza kita antara itikad yang sesat. Itikad Ahlussunnah wal Jamaah ni ada usaha dan ikhtiar. Walaupun usaha dan ikhtiar tu tak beri bekas, tapi kita masih dibagi pilihan oleh Allah. Kalau kita nak masuk syurga, buatlah amalan ahli syurga. Buat amal banyak, kan? Walaupun amal banyak sekalipun, apa banyak amalan, pastikan ikhlas. Pokok kepada ibadat kita, ikhlas mesti ada. Jadi kita usaha menambah amal, kita usaha untuk bersihkan amal kita daripada penyakit-penyakit yang merosakkan amal seperti riya, ujub, sum'ah, takabur ni. Kita masukkan ikhlas dalam amal ibadah kita, kita sulam ikhlas dalam amal ibadah kita, insya-Allah pasti Allah akan terima ibadat. Itu usaha ikhtiar kita. Jadi tidak akan masuk selagi mana ada daging yang tumbuh dalam badan kita yang haram, selagi itu kita tertegah, terhalang untuk masuk surga. Perkara yang haram yang tumbuh daripada daging dalam tubuh badan kita, selagi mana ada, selagi mana api neraka tak makan, selagi itu kita tertegah, terhalang untuk masuk surga. Artinya tiada masuk ke dalam surga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kullu lahmin, tiap-tiap daging, nabata min suhtin, yang tumbuh tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang kita makan, minuman yang kita makan, yang masuk ke dalam badan kita yang haram, fannaru aula bihi, dan api neraka lah yang layak, yang paling utama untuk makan dulu. Selagi mana ada benda-benda haram dalam tubuh badan kita, daging, darah dan lain-lain dalam badan kita yang tumbuh hasil daripada makanan, minuman haram, selagi itu kita dihalang untuk masuk dalam syurga. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Bila lagi dah? Bila lagi? Okay. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa subuhati faqad istabra'a li dinihi wa ardihi. Faman ittaqa, barang siapa yang sungguh-sungguh jaga sungguh-sungguh as-subuhat, perkara-perkara syubhat. Halal dijaga sungguh-sungguh, halal tu dah jelas, haram pun dah jelas, tapi syubhah ni dia jaga sungguh-sungguh. Sebut antara istilah wara' kita sebut tu wara'. Orang yang wara' ni sebenarnya orang yang jaga makan. Halal dah tentu dia jaga sungguh-sungguh, haram pun dia jaga sungguh-sungguh. Yang lebih dia jaga sungguh-sungguh ni syubhah, ni orang wara'. Jadi siapa yang faman taqas syubhati, barang siapa yang sungguh-sungguh jaga makanan dia daripada ataupun perkara-perkara syubhah ni, faqad istabra'ahu, maka demi sungguh dia telah membersihkan li dinihi, akan agama, wa ardihi, dan kehormatan dia ataupun diri dia. Orang yang jaga, orang yang wara' ni, orang yang bersungguh-sungguh jaga terutama benda-benda syubhah ni, dia sebenarnya dia telah bersihkan agama. Agama dia tak kotor. Agama yang ada dalam diri dia tu, tak kira lah benda-benda agama yang ada dalam diri itu, amal ibadah dia tu, apa juga yang ada dalam diri yang berkaitan dengan agama ni, dia dah bersihkan. Dan juga wa ardihi, diri itu pun dibersihkan, Allah bersihkan dengan berkat kita jaga sungguh-sungguh perkara-perkara syubhat. Allah akan pelihara kita daripada agama kita tu dikotori oleh benda-benda yang tak sepatutnya. Maksudnya Allah akan pelihara kita. Kalau amal kita tu tak ikhlas, Allah akan jadikan amal kita tu ikhlas.
Kalau amal kita tu ada riya, ujub, sum'ah dan sebagainya, Allah akan buang penyakit tu, Allah akan masukkan penyakit-penyakit, Allah akan masukkan benda-benda sifat-sifat terpuji, Allah buang, bersihkan pada diri kita sifat-sifat keji, Allah akan bersihkan agama dia, dan juga kehormatan diri dia tu Allah jaga. Artinya barang siapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Siapa yang jaga-jaga sungguh-sungguh akan perkara syubhah ni, orang yang jaga-jaga sungguh-sungguh perkara syubhah daripada masuk dalam badan ni, orang ni sebut warak. Bukan warak orang yang jalan, orang yang alim ke, ataupun orang alim pun kalau dia tak warak, tak ada kata warak juga. Orang yang betul-betul jaga makanan dia, masuk dalam badan dia pastikan betul-betul halal. Yang haram lagilah dia tak makan. Dan benda-benda yang meragu-ragukan pun dia tak makan, walaupun ada tanda halal sekalipun dekat situ. Kalau hati kita ragu-ragu, tinggal. Jadi orang yang macam ni kalau jaga sungguh-sungguh benda-benda makan dia ni, pastikan benda-benda yang 100% halal saja, yang yakin saja masuk dalam perut dia, pasti Allah akan jaga agama dia, Allah akan bersihkan agama dia. Yang ada dalam diri dia, Allah akan bersihkan hati dia, Allah bersihkan jiwa dia. Dan yang kedua, kenapa kita kena pelihara sangat perut kita ni? Yang kedua, sebab yang pertama tadi, sebab takutkan api neraka. Kalau kita takut api neraka, takut dibakar dalam api neraka, sebab kita ambil benda-benda yang haram, kita makan benda-benda yang syubhah, jaga perut. Jadi yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Siapa yang tadi pertama tadi, kalau kita tak jaga perut kita daripada makan benda kita sumbat, tak kira benda-benda haram kita buat, kita masuk benda-benda syubhah, apatah lagi kita masukkan, api neraka akan makan. Yang kedua ni, seorang orang yang suka tak peduli perut dia masuk benda haram ataupun syubhah, dan Allah tak akan bagi petunjuk pada dia. Nak buat ibadat berat, benda-benda kebaikan berat. Sebab tu kita berat buat ibadat, sebab dosa-dosa, sebab benda makan hasil punca daripada makanan kita. Terutama kita makan benda-benda yang haram, lepas tu kita tak perhati benda-benda ni yang jelas halal, kita tak perhati, kita main masuk. Banyakkan benda haram pun ada, syubhah lebih-lebih lagi banyak dalam badan, dalam perut kita. Maka sebab tu Allah halang kita, Allah tak bagi petunjuk kepada ibadat. Sebab tu kita nak buat ibadat ni berat. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Tak sepatutnya, maksudnya orang yang ada benda-benda kotor dalam badan, tak sepatut Allah bagi petunjuk. Tak sepatut Allah ringankan badan dia untuk buat ibadat, sebab ada kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kekotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan yang syubhah. Tak kira lah kekotoran tu, sama ada kekotoran yang zahir. Kekotoran yang zahir, kalau kita pelihara, jaga sungguh makanan kita, Allah akan pelihara zahir kita daripada benda-benda kotor. Allah jasa bersihkan tubuh badan kita, dan juga terlebih lagi Allah akan bersihkan batin kita daripada segala penyakit, sama ada najis yang boleh dilihat ke, yang tak boleh dilihat ke. Terlebih-lebih lagi benda-benda yang batin, melibatkan kita makan benda-benda yang haram, kita makan benda-benda yang syubhah, akan mengotorkan batin. Kalau kita betul-betul jaga makan, tuan, kita lebih baik kita banyak masak makan di rumah daripada beli di luar. Sebaik-baiknya lah. Sebab kita tak pasti orang yang mengerjakan makanan tu macam mana orang. Yang ketiga, sebab apa kita kena bersungguh-sungguh jaga perut kita? Yang pertama, sebab barang yang tumbuh daripada benda yang haram, daging yang tumbuh benda yang haram, api neraka akan makan. Yang kedua, Allah akan halang petunjuk ataupun halang benda-benda kebaikan ibadat, Allah akan halang daripada dia. Yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram
Dan yang syubhah itu ditegahkan akan dia dari mengerjakan kebajikan, benda-benda ibadat, benda-benda kebaikan. Apa juga benda kebaikan, Allah akan halang, beratkan dia. Dan jika mengerjakan ia akan dia, kalau dia buat juga pun, nescaya pasti tiada diterima daripada. Kalau dia buat pun Allah tak terima. Tanda-tanda Allah tak terima amal ibadat kita buat tak istiqamah. Walaikumsalam. Minta Allah jauhkan daripada kita. Tanda-tanda Allah tak terima amal ibadat kita tu, kita buat ibadat tapi tak ada perubahan. Sebelum dan selepas kita buat ibadat tu tak ada perubahan. Contoh kita pergi Mekah, kita pergi umrah, berkali-kali pergi umrah. Contoh kita, minta maaf cakap lah, sebelum kita pergi umrah, sebelum kita pergi Mekah, berat kita datang sembahyang berjemaah. Contoh. Lepas kita pergi umrah, balik sama juga. Berat kita pergi umrah, berat kita datang solat berjemaah, berat kita nak duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Makanan kita tak jaga. Kita banyak makan benda-benda yang haram, lebih lagi pada syubhah, atau sebab Allah tahan. Itu tanda-tanda Allah tak terima amal ibadat. Begitu juga dalam bulan puasa. Bulan puasa nak main, bulan puasa bulan Ramadan. Nabi kata tanda-tanda Allah terima amal ibadat tu, tanda-tanda Allah ampunkan dia daripada dosa. Saya sebelum Ramadan dan selepas Ramadan tu ada perubahan. Sekiranya sebelum Ramadan tu kurang baik, kurang sempurna, lepas Ramadan dia akan jadi lebih baik berbanding sebelum. Begitu juga orang yang pergi haji, pergi umrah, sebelum pergi kurang baik, selepas balik ke tanda haji dan umrah yang mabrur, tanda haji yang Allah terima, ada perubahan. Sekiranya Allah tak terima amal ibadat kita, bila tak terima tak ada pahala. Bila tak ada pahala, tak ada terima, tak ada perubahan. Wallahu okay. Bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Dan jika mengerjakan ia akan dia pun nescaya tiada diterima daripada. Dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Kita buat ibadat sekalipun penat ni. Sikit kita berhenti sikit. Seperti pada sabda Nabi SAW, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahru, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal dhamar. Kam min qa'imin, berapa ramai orang yang bangun malam, semua ada sembahyang malam, sembahyang tahajud ke, atau membaca Quran ke, atau apa juga yang dibuat, bangkit untuk beribadat kepada Allah, berzikir tu, laisa lahu min qiyamihi, tidak ada baginya, tidak ada pahala baginya, penat saja, illa sahru, melainkan penat. Sebab makan benda yang haram, makan benda yang syubhah. Maka ibadah dia walau kuat sekali mana, kuat macam mana sekalipun, Allah akan tolak, penat. Tanda kita nak tahu kita semayang ibadat ni penat saja, rajin tapi penat saja, tanda dia tak ada perubahan. Wa kam min sha'imin, dan berapa ramai orang yang berpuasa, semua ada puasa sunat atau puasa wajib, puasa fardu, laisa lahu min siyamihi, tidak ada pahala baginya sebab Allah tak terima, illa ju' wa dhama'u, melainkan lapar dan dahaga semata-mata, penat. Kita boleh tengoklah diri kita masing-masing. Kita nak ukur sama ada ibadat kita ni, sama ada ibadat yang Allah terima atau tak terima, ada pahala tak ada, berpunca daripada Allah ampun dosa kita. Bila Allah ampun dosa, maka Allah bagi pahala, Allah terima ibadat kita. Jadi nak dapat pengampunan daripada Allah ni, nak Allah terima, nak bagi pahala ni, punca daripada makan, jaga perut ni. Yang haram terutamanya, yang haram, yang sepatutnya haram, yang kita jaga, dan lebih-lebih lagi yang syubhah, yang kita ambil remeh-temeh, yang kita pandang remeh-temeh, syubhah tu lebih-lebih lagi kita kena jaga. Artinya beberapa banyak daripada yang sembahyang malam ataupun amal ibadat apa juga pada malam hari, sedangkan orang lain tidur, tiada ada baginya daripada sembahyangnya ataupun ibadat melainkan berjaga, penat jaga. Dan beberapa banyak daripada yang puasa sunat, puasa fardu,
Tiada ada baginya, tak ada pahala baginya, Allah tak terima daripada puasanya itu, melainkan lapar dan dahaga. Allah berhenti tu. Tanya. Cara kita nak jaga syubhah ni senang tu. Benda-benda makan ataupun benda makanan lah kita nak beli untuk masak ke, ataupun kita nak makan, nak minum, bila hati kita ragu-ragu je, tinggalkan. So, walaupun ada halal sekalipun, walaupun bila ada tanda halal dalam negara kita ni, sebab itu manusia, sebab manusia yang letakkan halal tu. Tapi hakikatnya yang tahu benda tu bersih tak bersih hanya Allah. Jadi Allah bagi tahu pada kita, Allah bagi peringatan pada kita melalui hati. Itu Allah sebut dalam Quran, ma kazaba fuadu ma ra'a. Tidak mendustakan hati apa yang dilihat. Hati takkan tipu kita. Seperti mana kita cerita Nabi Adam AS tadi. Dia cerita ketika dia nak makan buah khuldi tadi, dia ragu-ragu. Jadi dalam keadaan ragu-ragu tu dia makan juga. Saya disebabkan tu Allah murka pada dia, Allah turunkan dia ke bumi. Walaupun pada hakikatnya memang Allah jadikan bumi itu untuk Nabi Adam turun pun. Tapi nak cerita di sini permusuhan antara manusia dengan iblis, dengan syaitan. Orang nak cerita kat situ. Bukan maksudnya perbuatan Nabi Adam itu berdosa. Nabi tak berdosa maksum. Nabi terpelihara pada dosa. Walaupun zahirnya kita nampak berdosa, tapi atas rupa dosa. Kata ulama, atas rupa dosa. Sebagai pengajaran, hikmat untuk kita. Nabi tak pernah silap, Nabi tak pernah lupa. Sebab Nabi Allah pelihara maksum, terpelihara. Kita selain daripada Nabi-Nabi ni tak terpelihara, tak maksum. Boleh bila-bila masa saja jatuh dalam dosa. Walaupun Nabi dipelihara oleh Allah daripada jatuh dalam dosa, Nabi sentiasa istighfar setiap hari 70 kali. Ada riwayat kata 100, ada riwayat kata lebih. Nabi yang maksum pun istighfar, apatah lagi kita yang tak maksum. Lebih-lebih lagi lah kena banyak istighfar. Sebab kita sentiasa jatuh dalam dosa. Tak ada satu manusia pun yang bersih, tak ada satu manusia pun yang suci daripada dosa. Se-ikhlas-ikhlas tak ada manusia. Manusia kena sentiasa cuba, sentiasa latih diri untuk datangkan ikhlas. Bukan boleh datang secara automatik, dia kena latih melalui ilmu yang kita belajar, melalui panduan guru dan sebagainya. Begitu juga dalam bab makanan syubhah ni. Macam mana kita nak tahu makanan syubhah? Belajar. Antara ni yang paling senang yang kita sebut, bila kita nak ambil suatu benda tu, hati kita teradut. Dalam bahasa Arab sebut teradut, maksudnya teragak-agak, tinggalkan benda tu. Walaupun benda tu halal sekalipun pada pandangan mata kita, halal sekalipun, benda tu dikira syubhah. Jadi syubhah ni lebih-lebih lagi dia mengotorkan batin itu. Mengotorkan batin. Bahkan benda haram yang jelas sekalipun kalau kita makan, api neraka akan makan. Syubhah pun Allah akan makan. Allah akan makankan daging itu dengan api neraka. Selagi mana ada benda-benda syubhah kotor dalam badan kita, selagi itu kita tak boleh masuk surga. Walaupun ada iman banyak mana, tertegah untuk kita masuk surga selagi mana ada benda kotor dalam badan, walaupun kita ada iman sekali. Jadi sama-sama tuan kita pelihara benda-benda yang haram, terutama, dan lebih-lebih lagi syubhah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadat kita, masuk menjadi kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh, dan masuk kita ke dalam surga. Kita semua masuk dalam surga bukan melalui jalan api neraka, tapi masuk surga berlintas selepas kita diberi minum di haud Nabi, di kolam Nabi itu. Kita tak akan dahaga selama-lamanya. Lepas tu kita akan berlintas di tiang sirat sepantas kilat. Walaupun ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang melintas di tiang sirat secara merangkak-rangkak, secara perlahan-lahan, tapi dia akan sampai juga sekiranya Allah. Itu bergantung pada amal masing-masing. Tapi yang pentingnya dia tak jatuh dalam api neraka. Jadi kita minta mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita daripada najis-najis, sama ada najis zahir
Apa najis batin, Allah sentiasa bagi petunjuk pada kita. Makanan-makanan yang kita makan tu pastikan betul-betul bersih. Sekiranya tak bersih, Allah akan bagi kita petunjuk hidayah untuk kita tolak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'iman, Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan, Allahumma ihfazna bil Islam rakidan wa la tusmi' aduwan wa la husdan. Allahumma arzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa afiyatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Rahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqam sayyidina wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. وأفوض أمري إلى الله وبشر بالعباد. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من النار. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قد الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل الكريم. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.